tajuk supaya berkorban, tajuk supaya berterima kasih atas segala nikmat, yang tu kena fikir orang lain. Apa maksudnya tuan-tuan? Dalam kitab ni disebut di antara salah satu cara untuk menghilangkan tekanan dalam hidup kita, kesedihan atau apa saja perkara yang kita rasa benda tu menekan dada kita, salah satu caranya adalah sibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang boleh membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi rasa syukur pada Allah, yang mana ucapan syukur ini memang ucapan yang sentiasa perlu diulang-ulang setiap hari. Ucapan terima kasih itu sama ada dengan Allah, begitu juga dengan manusia. Kalau kita bangun tidur, kita dah ucap alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun tidur sembahyang subuh tu dah ucap terima kasih. Dalam solat subuh tu dah pula alhamdulillah rabbil alamin suratul Fatihah. Selepas mayang tu ada pula wirid. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Tak termasuk dengan banyak lagi ucapan-ucapan puji kita pada Allah. Jadi hubungan dengan Allah itu alhamdulillah, tetapi ianya perlu dibuktikan juga dengan hubungan dengan manusia. Maka sejauh mana kita berterima kasih dengan manusia, sejauh mana kita menghargai manusia lain, maka itu juga bukti yang kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada orang dia hanya membina hubungan hanya dengan Allah, tapi dia gagal untuk memberi hubungan yang baik dengan manusia. Dan ada juga manusia sebaliknya, hanya dengan manusia saja dia baik, berhubung elok dengan manusia, tapi dia meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dalam arti kata yang lain, apa jua syariat yang diperintahkan kepada kita, ianya tidak terhenti syariat, tapi dia akan menjadi sebagai cara hidup juga. Solat syariat, tapi bagaimana solat boleh membentuk cara hidup. Sebagai contoh, solat ada syarat sah solat. Antaranya kena bebas daripada hadas dan najis. Nak semayang tak boleh ada najis dekat badan dan mesti ada wuduk. Wuduk itu bukan nak membasuh kotoran. Bukan semata-mata fungsinya muka kita ada kotor, ada debu, ada kotoran, ada najis di muka, maka kita kena basuh muka. Tidak semestinya. Tangan kita bukanlah ada apa-apa kotoran yang menyebabkan kita kena basuh tangan kiri kanan sehingga ke siku, apatah lagi kat kawasan siku lagilah tidak ada kotoran, tuan. Jadi kenapa pula nak solat dengan kita disyariatkan dengan wuduk yang sebegitu? Kerana ia mengajar kita untuk membina kepribadian.
Bukan sekadar solat itu perlu bersihkan dari sudut luaran, tapi bersihkan juga dari sudut dalaman. Bagaimana tangan yang kotor, yang tidak nampak secara maknawi itu, hakikatnya bersih, tapi maknawinya barangkali tangan ini ada buat benda yang tak elok. Mungkin menulis, atau menaip, atau scroll, perkara yang tak sepatutnya dia buat. Apatah lagi tangan yang solat itu barangkali baru lepas memberi rasuah kepada seseorang. Mungkin tidak ada kotoran najis pada tangan, kerana rasuah itu tidak digambarkan sebagaimana najis, tapi secara maknawinya dia adalah benda yang sangat besar dosanya. Maka sebab itu tangan itu perlu dibasuh. Hubungan kita dengan Allah nak semayang perlu basuh tangan, nak menunjukkan bahawa tangan itu perlu bersih sebelum nak mengangkat takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perspektif itu, syariat-syariat yang disyariatkan kepada kita, termasuklah ucapan syukur yang saya sebut tadi, dia tidak cukup terhenti dengan hanya terima kasih dengan Allah, tapi dengan manusia dia abaikan. Kalau kita bertanya sekejap, bila kali terakhir kita berterima kasih dengan pasangan kita? Kalau kita di luar, kita pergi ke restoran sebagai contoh, ada pelayan yang serve kita, sama ada dia ambil order ataupun dihantar apa menu yang kita minta, dia hantar hidangan tersebut, kita dengan sukarelanya akan mengucapkan thank you, ataupun thanks, ataupun terima kasih, ataupun cheers, atau apa sahaja bahasa yang menggambarkan kita menghargai dia kerana serve kita, kerana tolong bawa makanan untuk kita. Kalau kita habis bayar ke apa, kita pun ucap terima kasih, ataupun dia ucap terima kasih kepada kita. Kita willing untuk buat perkara tu. Tuan-tuan sekalian, kita tanya pada diri kita, bila kita berterima kasih kepada pasangan, kepada mak ayah, kepada anak, pada orang-orang yang terdekat, yang hubungan mereka tu lebih dekat daripada waiters, daripada pelayan-pelayan di restoran yang kita jarang-jarang jumpa tu. Mak ayah kita adalah hubungan yang paling dekat setelah Allah dan Rasul. Kaum kerabat kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara mara kita, yang ada pertalian silaturahim, iaitu pertalian yang ada kaitan dengan rahim kita. Okey. Lepas itu, antara orang yang dekat-dekat dengan kita siapa tuan-tuan? Jiran-jiran tetangga kita. Justru saudari tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, ucapan syukur tidak terhenti hanya dengan Allah, tapi dia juga mesti dibuktikan ucapan terima kasih itu juga dengan manusia lain di sekeliling kita. Maka kita baru saja melepasi satu proses nak tunjuk tanda terima kasih kita baru ni. Yang perkara itu juga dibincangkan dalam kitab La Tahzan Don't Be Sad yang kita baca beberapa tahun ni. Untuk menghilangkan kesedihan, menghilangkan stres, menghilangkan tekanan kita adalah dengan cara kita fikir orang lain. Okey, bukan fikir diri sendiri. Kita pernah bincang satu tajuk dulu, syukur. Syukur fikir diri sendiri, jangan fikir orang lain. Tapi kalau bincang tajuk supaya jangan stres, tajuk supaya berkorban, tajuk supaya berterima kasih atas segala nikmat, yang tu kena fikir orang lain. Apa maksudnya tuan-tuan? Dalam kitab ni disebut di antara salah satu cara untuk menghilangkan tekanan dalam hidup kita, kesedihan atau apa saja perkara yang kita rasa benda tu menekan dada kita, salah satu caranya adalah sibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang boleh membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan dirimu. Sibukkan diri dengan apa yang kita boleh serve orang, bukan apa kita boleh dapat daripada orang. Baru ni syariat korban yang diberi kepada kita, kita buat aktiviti korban sembelihan binatang itu, juga ada kaitan dengan tanda terima kasih yang kita bincang bab syukur-syukur terima kasih tadi. Korban bukti Allah beri nikmat pada kita, banyak nikmat, alhaakumut takatsur, kan, ataupun inna a'tainakal kautsar. Cerita pasal nikmat banyak ni Allah sebut dalam banyak surah. Okey. Surah Al-Kautsar ada sebut inna a'tainakal kautsar, kami dah bagi kamu nikmat yang banyak. Jadi sebagai tanda terima kasih sebab Allah dah bagi banyak, maka ini waktunya yang setiap tahun Allah suruh kita bagi balik dengan cara korban sebagai tanda terima kasih. Kita buat korban bukan semata-mata tanda terima kasih
dan akhirnya kita rasa kita dah mampu dan akhirnya daging itu kita bagi pada orang yang tak mampu. Tidak terhenti sekadar itu. Kita memberi bukan kerana mereka tidak mampu. Kerana kadang-kadang jiran tetangga kita mereka mampu. Tapi kenapa juga kita digalakkan juga untuk beri selain daripada fakir miskin, kita beri kepada orang-orang jiran-jiran, orang-orang terdekat walaupun mereka kaya. Kita beri sebagai tanda apa? Bukan sebagai tanda sedekah semata-mata, sebagai tanda terima kasih mereka menjadi jiran kepada kita. Dalam hidup tuan-tuan tidak akan mampu kita hidup seorang-seorang. Tuan-tuan kalau datang masjid Al-Falah ni pun kalau tuan-tuan seorang-seorang, imam tak ada, Bilal tak ada, jemaah sebelah tak ada, tuan-tuan akan rasa sunyi. Malah kerana ada jemaah yang ramai itulah menambahkan lagi kualiti solat jemaah kita. Kita nak sembahyang jemaah, nak pahala ni, tapi dapat sembahyang berdua je. Tak sama dengan sembahyang bertiga. Sembahyang berempat lebih baik daripada 3. Sembahyang 40 lebih baik daripada 30. Sembahyang 400 lebih baik daripada 40. Sebagai tanda terima kasih kita ada jiran. Sebagai tanda terima kasih kita ada jemaah. Sebagai tanda penghargaan kita, maka kita buat juga aktiviti korban. Bukan sekadar terima kasih dekat Allah yang bagi kepada kita. Allah bukan nak daging tu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya ataupun darahnya, tak sampai kepada Allah. Allah tak perlu tu. Walakin yanalahumut taqwa minkum. Tapi yang nak adalah personality takwa di kalangan kamu. Macam mana kamu betul-betul appreciate dengan hidup? Maka Allah nak tengok appreciation, penghargaan itu dengan cara macam mana kamu appreciate orang lain. Bagaimana kamu menghargai orang lain. Sebagai tanda penghargaan kita pada orang, kita terima kasih adanya orang miskin. Kita tidak hina dia. Dengan sebab ada dia lah aku boleh sedekah. Maka tak pasal aku dapat pahala sebab adanya orang miskin. Kalau tak ada orang miskin, tuan nak sedekah macam mana orang miskin tak ada? Maka sebagai tanda terima kasih. Terima kasih. At least mereka menjadi sebab kita boleh bersedekah. Ini mungkin orang kata apa, cara berfikir supaya kita boleh merendahkan diri kita. Kalau kita nak mengagung dan membesarkan diri, nampak orang miskin susah, aku kaya, aku tolong, maka kita rasa kita hebat lah. Tapi untuk merendahkan diri kita yang hebat itu, yang sedia hebat, tidak dinafikan, maka kita beri itu bukan sebab dia lemah, kita hebat. Dia miskin, kita kaya. Kita beri sebab atas dasar terima kasih. Kerana awak, dalam hati kita, awak orang miskin. Dengan sebab awak miskin, saya boleh memberi. Kalau awak ditakdirkan tiada dekat kawasan kami ni, kami tak tahu nak bagi dekat siapa. Begitu juga dengan jiran-jiran yang ada keliling kita. Kita akan tertekan dengan hidup sebab kita fikir apa jiran boleh beri kepada kita. Kita nakkan keselesaan, kita nak space parking 3 slot dekat depan rumah kita. Sebab kita ada 3 kereta. Tapi dia takdirkan jiran juga ada 3 kereta, maka berebut slot. Maka semua akan tertekan. Sebab masing-masing fikir apa yang aku kena lawan, apa aku kena dapat. Tuan-tuan, maka tertekanlah. Sebab masing-masing berebutkan parking itu atau berebutkan hak masing-masing. Tetapi dalam keadaan dia berebut itu, dia juga berterima kasih kepada jiran sebab jiran dah juga yang menjadi sebab untuk dia belajar macam mana untuk memberi, bukan menerima semata-mata. Dalam keadaan sepatutnya berebut pasal parking, sejauh mana jiran itu boleh mengajar dia erti kesabaran. Yang kalau jiran-jirannya semua jenis baik-baik belaka, maka dia tidak ada langsung pengalaman untuk menjadi jiran yang sabar kepada jiran. Tapi oleh kerana jirannya pelik-pelik perangai, maka dengan perangai yang pelbagai itu menjadikan kita sebagai jiran boleh belajar bagaimana aku boleh menangani isu kesabaran dengan jiran-jiran. Maka sebagai tanda appreciation, penghargaan kita, maka kita berikan kebaikan kepada mereka, mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang biasa kita buat di sebalik aktiviti korban ataupun apa saja aktiviti lain. Bukan sekadar kita nak berterima kasih dengan jiran-jiran kerana jiran-jiran mungkin boleh bantu kita. Kadang-kadang jiran bantu kita ni bila je? Cuba tuan-tuan fikir, bila kali terakhir jiran bantu kita? Time pindah rumah, ada ke jiran bantu? Time rumah terbakar, bila masuk rumah terbakar? Jadi kadang-kadang kita baik dengan jiran ni bukan sebab dia membantu sangat pun. Tapi kita berbaik ni sebagai tanda terima kasih sebab awak jadi jiran. Bila awak jadi jiran, saya dapat peluang untuk masuk syurga dengan sebab jiran ni. Saya perlu sabar dengan jiran, saya perlu jaga hati jiran, saya tak perlu terasa sangat dengan jiran, saya berikan hak kepada jiran lebih daripada diri sendiri. Oh, tu menjadi sebab kita boleh masuk syurga. Maka kita buat baik dengan jiran bukan sebab dia buat baik dengan kita sangat, tapi sebab kita berterima kasih dengan dia menjadi jiran kepada kita.
Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dalam kitab La Tahzan Don't Be Sad ajar kepada kita adalah salah satu cara untuk menghilangkan tekanan dalam hidup adalah fikir apa boleh beri, bukan apa boleh dapat. Dan iyalah, tuan-tuan fikirlah balik, ya, saya ada isteri. Kalau saya fikir apa isteri saya boleh serve saya, dalam keadaan kita ada macam-macam list yang kita perlu dalam hidup, tapi ditakdirkan ada kekurangan pada isteri yang dia tak boleh bagi semua. Dalam 10 tu mungkin boleh bagi 7 saja. Ada 3 kita tak dapat. Adakah dengan sebab 3 tu kita tertekan? Ya, ada orang tertekan, dia tak dapat 10, dia dapat 7 je. Begitu juga isteri akan tertekan dengan suaminya, yang dia mengharapkan suaminya mesti menepati kriteria suami yang dia belajar masa kursus kahwin, yang dia belajar dalam buku-buku motivasi, suami kena begini-begini. Dia cek kat suami dia ada 3 je yang menepati kriteria yang dia nak. Maka dia tertekan kalau suami dia tak boleh serve, tak boleh beri kepada dia apa yang dia nak. Sebab selagi mana kita fikir apa kita boleh dapat, maka itu menjadi juga sebab yang disebut oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, kenapa manusia jadi stres, jadi sedih, sebab dia tak dapat apa dia nak. Okey. Jadi syariat korban yang Allah buat baru ni bukan sekadar nak pahala, bukan sekadar untuk apa dosa. Rupanya syariat korban tu nak hilangkan stres. Di sebalik aktiviti korban rupanya nak hilangkan tekanan yang ada dalam hidup manusia ni. Sebab apa? Contoh, mungkin kita tengah berniaga, ditakdirkan lepas COVID ini kita masih belum stabil lagi. Tengah duk nak catch up balik semua yang miss almost 2 tahun yang lepas. Mungkin pendapatan berkurangan daripada sebelum ni dan sebagainya. Stres lah. Sebab nak kena bayar overhead lagi, company, staff, apa semua, sewa dan seumpamanya. Ada banyak komitmen lagi yang perlu diselesaikan, tak termasuk dengan hutang lagi. Stres. Tapi Tuhan bagi korban, dia buat juga korban. Bukan sebab dia bersyukur, bukan sebab semata-mata dia dapat sale dia merudum, tapi dia buat sebab apa? Aku buat sebab aku stres. Jadi kenapa aku buat? Aku buat sebab nak hilangkan kesedihan, nak hilangkan stres itu, aku korban supaya daging itu boleh bagi dekat orang. Rupanya ada orang yang lagi stres daripada aku. Biar dia dapat daging-daging hadiah-hadiah percuma ni, boleh hilangkan stres, boleh hilangkan sedih dia. Maka itulah yang akan gembirakan aku bila tengok orang lain gembira. Erti hidup dengan memberi. Betapa nilainya, betapa tingginya nilai seseorang yang boleh beri, bukan semata-mata yang boleh dapat. Erti hidup dengan memberi. Maknanya kita rasa diri kita betul-betul ada value, betul-betul ada nilai kalau kita boleh bagi. Dan kita kena rasa bahawa kita ni tidak ada value kalau kita fikir apa kita boleh dapat. Daging korban berebut. Ada orang keluar statement, tahun ni saya tak dapat daging korban sebab ramai orang buat korban luar negara. Okey, tuan-tuan baca statement tu. Saya ulang sekali lagi. Tahun ini satu statement. Tahun ini saya tak dapat daging korban sebab ramai orang buat korban luar negara. Apa yang tuan-tuan boleh baca daripada statement ni? Dia fikir dia nak daging korban. Jadi daripada ayat tu dia rasa tak syok lah tahun ni sebab dia tak dapat daging sebab orang dah kurang dah buat korban dalam negara. Maka kita tengok baca statement dia tu pasif lah. Statement tu dia sedih, dia tertekan, dia menyalahkan orang yang buat korban luar negara. Maka hidupnya negatif. Okey. Tapi secara tak langsung, bukan sekadar kita nampak, oh dia tak dapat daging. Maka kalau kita nampak dengan pandangan kesian, oh teruk je orang tak buat korban dalam negara. Ni orang ni minta daging. Satu sudut, ya, kita tak nafi yang tu. Tapi satu sudut yang lain, kita nampak betapa rendahnya nilai seseorang yang mengharap sesuatu daripada orang. Bukan fikir apa dia boleh beri, dia fikir apa dia boleh dapat. Dia menyalahkan orang buat korban luar negara dalam keadaan dia tak buat korban dalam negara, tuan. Tak sama macam dulu. Dulu semua orang buat korban dalam negara. Bila sekarang dah ramai orang buat korban luar negara, dalam negara dah sikit. Muslimin rahmati Allah. Cara memandang sesuatu konteks. Yang nak dipertikaikan adalah bukan orang buat korban dalam negara ataupun luar. Yang nak dipertikaikan adalah orang yang tak buat korban. Kita akan bincang kejap lagi, tuan-tuan, macam mana orang yang susah, mereka juga perlu berkorban. Bukan semata-mata orang yang senang perlu berkorban kepada orang yang susah. Kita akan belajar, kita akan cuba revise kejap lagi. Rupanya dalam hidup, kalau menjadi orang yang susah dan berkorban, itulah kualiti korban yang lebih hebat daripada orang yang senang yang berkorban.
Memberi ketika senang itu biasa, tapi memberi ketika susah itu luar biasa. Mengingati Allah ketika susah, ketika sakit, ketika tengah tertekan itu biasa. Tapi mengingati Allah ketika senang, ketika hebat, ketika sehat itu luar biasa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi sesuailah dengan apa yang disebut oleh Dato' Ain Abdullah Al-Qarni dan bertepatan dengan kita masih lagi berada pada bulan Zulhijjah. Tak cukup dengan sembelihan aktiviti korban, dengan kita bergambar, dengan event, dengan daging yang kita dapat. Tak berbaloi kita dapat daging, tulang apa semua tu. Dan tak perlu berbangga pun kalau dalam fridge kita ada banyak daging orang bagi, menunjukkan bahawa orang ingat kita. Orang ni bagi daging, orang ni bagi daging. Satu sudut kita rasa, oh, Alhamdulillah ramai orang ingat aku, orang bagi aku. Tak perlu berbangga dengan daging yang banyak kita terima. Tapi yang kita nak perlu cari adalah sejauh mana aku ada jiwa takwa, iaitu jiwa pengorbanan, yang dikaitkan pengorbanan itu dengan ketakwaan. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh yang demikian, sebagaimana yang saya sebut tadi, kita berterima kasih dengan Allah. Allah bagi rezeki kepada kita. Bukan semata-mata kita ada rezeki maka kita sedekah, kita buat korban sebab kita ada rezeki. Tapi tak. Salah satu cara yang diajar dalam kitab-kitab tasawuf adalah kita buat baik kepada orang sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka. Bukan sebab kita senang, mereka susah, kita perlu tolong dia. Bukan itu semata-mata. Itu juga benar. Tapi salah satu sebab kenapa kita perlu melayan orang, sebab sebagai tanda terima kasih kita pada orang. Ada orang tu, sebagai contoh, mungkin mak ayahnya kaya daripada anak. Tapi anak still serve mak ayah. Dan kadang mak ayah ada bodyguard, mak ayah ada bantu rumah dan sebagainya. Tapi sebagai seorang anak, adakah dia tak perlu untuk layan mak ayah? Sebab mak ayah dah punya segala-gala. Tak. Anak tetap kena buat sesuatu kepada mak ayah walaupun tak terbalas. Sebab apa? Sebagai tanda terima kasih. Kita buat baik dengan mak ayah bukan sebab mak ayah tu perlu pertolongan kita. Tak semestinya. Apatah lagi kalau mak ayah perlu pertolongan yang susah dan sebagainya, itu memang lagilah. Walaupun mak ayah itu sangat senang dalam dunia, seorang anak tetap kena buat baik sebagai tanda terima kasih kepada mak ayah. Maka kita pun buat tolong orang, berkorban kepada orang, memberi kepada orang, bukan semata-mata sebab kita senang orang susah. Bukan itu semata-mata. Tapi oleh kerana sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka, sebab mereka lah yang menjadi jalan kita untuk mendapat kelebihan, keredaan, kebaikan dalam dunia, dan mereka juga menjadi sebab kita dapat jalan untuk ke syurga daripada yang Allah sedia untuk kita. Jalan syurga banyak, bagaimana tuan-tuan tahulah ya. Kita pun dah bincang selalu. Ada orang mungkin kuat semayang tapi kurang sedekah. Ada orang yang kuat sedekah tapi mungkin kurang baca Quran. Ada orang yang kuat baca Quran, mungkin dia kurang bangun malam. Jadi maknanya jalan nak menuju kepada Allah ni banyak jalan. Ada orang boleh buat semua sekali, sedekah pun dia kuat, semayang pun kuat, bangun malam kuat, Quran pun bagus. Maka jalan dia lagi cepat untuk nak dapat menuju kepada syurga Allah. Tuan-tuan dan mati Allah, maka sebagai appreciation, penghargaan kita, Allah bagi orang miskin, Alhamdulillah ini jalan aku nak dapat syurga. Allah bagi jiran, Alhamdulillah ini jalan aku nak bersabar dengan jiran, nak buat baik, nak hormat jiran, ini jalan aku nak masuk syurga. Allah jadikan kita suami, ini isteri aku ni jalan aku nak dapat syurga. Ada pula anak, 1, 2, 3, ini jalan aku nak dapat syurga. Ada pula korban, ini jalan untuk dapat syurga. Maknanya jalan untuk ke syurga tu sangat banyak. Dan oleh yang demikian, maka kita akan berterusan untuk buat apa saja kebaikan dalam dunia ini, sebab kita tak tahu jalan mana yang memungkinkan kita untuk sampai ke dalam syurga. Maka sebab itu ada saja peluang, maka kita akan gunakan peluang tersebut. Peluang ini disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kepada kelebihan dan kekurangan kita untuk mendapatkan peluang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk memperincikan lagi perbincangan kita tentang memberi itu untuk menghilangkan kesedihan. Bagaimana dengan kita boleh serve orang, memberi kepada orang, bantu orang, layan orang, boleh hilangkan sedih kita. Bila kita teringat balik, kenapa tradisi atau budaya orang Melayu ni, bila mana ada kematian, dia akan buat majlis tahlil, makan dekat rumah, berimpun. Bila fikir-fikir balik, bila tengok balik kenapa dia design aktiviti itu, ialah walaupun dia bid'ah, tidak dibuat oleh zaman Rasulullah SAW, itu kita tidak nafi. Kerana tradisi para sahabat, mereka akan bawa hidangan pergi kepada rumah orang yang susah. Orang akan bawa. Tapi kita hari ni ialah yang bawa yang bagi duit.
Tapi di masa sama tuan rumah akan sibukkan dirinya untuk layan orang. Rupanya bila kita baca balik sejarah-sejarah tu, dan kita tengok juga pengalaman kita menguruskan banyak kenduri tahlil dan sebagainya, pengalaman-pengalaman orang yang susah, orang yang sedang sedih, rupanya dengan dibuat event, majlis-majlis baca Quran, zikir, tahlil, lepas tu ada makan ramai-ramai, dengan dia menyebukkan diri untuk melayan orang, itulah yang menghilangkan kesedihan dia. Dengan kawan-kawan yang datang, saudara mara yang datang. Tambah pula kalau dia dibantulah, maknanya orang bagi duit, orang bagi dana dan sebagainya, pihak masjid pula ada khairat kematian yang bagi. Kebetulan pula dia bayar zakat, zakat pun ada bagi juga khairat kematian sebagai contoh. Jadi benda tu menghilangkan kesedihan dia dengan dia buat event tadi. Event itu apa? Dia kena layan orang, sepatutnya orang layan dia. Tapi kalau semua orang sibuk layan dia, ucap takziah, maka dia akan sedih, duk ingat, maka untuk menghilangkan ingatan itu, maka dia sibukkan dengan aktiviti yang menyusahkan diri demi orang lain pula. Dia sedang susah, dia sedang sedih, tapi dia hilangkan, dia tinggalkan kesedihan dan kesusahan dia. Dia sanggup susah, sebab ni nanti malam karang ada jemaah masjid akan datang, maka dia sibukkan diri dengan pelbagai aktiviti untuk menyiapkan hidangan pada jemaah. Dia susah, tapi dia fikir apa aku boleh beri pada orang, bukan apa orang boleh beri kepada aku. Aku susah, orang kena tolong aku. Aku susah, orang kena hantar derma kepada aku. Aku susah, orang kena beri kepada aku. Ditakdirkan orang tak beri. Ditakdirkan dia mengharap daripada masjid, dia mengharapkan daripada jiran, dia mengharapkan apa saja yang harapan dia tu tak dapat sebagaimana yang diharapkan, maka menambah lagi kesedihan. Maka Dr. Ain Allah Al-Qarni sebut, maka daripada dia memikirkan apa dia dapat, lebih baik dia memikirkan apa dia boleh beri di sebalik apa yang dia boleh dapat. Even dia dapat daripada tabung yang ada ketika majlis tahlil itu pun, atau kenduri-kenduri tadi tu, duit tu balik dia guna balik kepada orang. Apatah lagi ada pula duit sendiri yang dikeluarkan. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka inilah juga di antara perkara yang perlu diambil kira bagi seseorang. Dan kita lihat perkara ini apabila ianya digunakan oleh kebanyakan pihak-pihak yang terlibat dengan NGO yang mereka ni membantu orang lain. Mereka membantu itu bukan kerana mereka tidak ada keluarga, bukan kerana mereka tidak ada masalah dalam keluarga. Mereka membantu orang, mereka memikirkan tentang manusia lain bukan sebab mereka tidak ada masalah. Mereka juga ada masalah-masalah tersendiri. Tapi kadang-kadang mereka boleh hilangkan masalah tersendiri itu dengan menyelesaikan masalah orang lain. Okey, menerusi dana-dana yang mereka terima, dan masa yang sama juga dana yang mereka sendiri infakkan menerusi gaji-gaji mereka. Maka perkara itu juga sebenarnya salah satu jalan untuk menghilangkan masalah ataupun tekanan dalam hidup mereka. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita diajar dalam kehidupan budaya Islam kita dan juga budaya Melayu kita, kena banyak tolong orang. Sebab dengan banyak tolong orang tu, memang perspektifnya supaya dapat pahala. Tapi dia tidak cukup dengan pahala itu. Rupanya dengan tolong orang banyak ni, dia boleh hilangkan masalah kita. Sebab kalau kita tak tolong orang, tak keluar dengan masyarakat, kita sendiri saja, maka kita nak nampak kita saja. Tapi bila kita keluar, rupanya kita akan nampak banyak lagi masalah orang lain yang kadang-kadang lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Dan secara tak langsung juga rupa-rupanya dalam banyak-banyak yang kita keluar itu, rupanya kita akan jumpa jawapan kepada masalah kita. Kita akan jumpa solution, penyelesaian kepada masalah kita. Okey, tuan-tuan dan rahmati Allah, benarlah juga Nabi sebut, intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, sama ada tolong agama atau buatlah apa saja yang Allah suruh. Buat apa-apa saja perkara yang berada pada jalan Allah. Intan surullah yansurkum, Allah akan tolong kamu balik. Maka kita susah, kita cari orang susah, selesaikan masalah dia, insya-Allah Allah selesaikan masalah kita. Saya sempat baca buku-buku motivasi bagi kita berniaga, tuan. Saya berceramah ni bukan pendapatan saya dengan berniaga. Kadang-kadang kita juga ada tekanan. Ialah overhead still nak kena continue bayar. Takkan bila sale merudum, tiba-tiba kita nak potong gaji staff. Takkan bila sale merudum menyebabkan kita terpaksa cut semua overhead kita. Tapi rupanya bila kita belajar buku-buku orang yang berjaya ni, dia kata potong apa yang kita dapat, bukan potong apa yang orang lain dapat. Maka kita belajar, kalau perlu bulan itu kita tak ambil gaji, maka kita tak payah ambil gaji asalkan staff kita dapat gaji. Kalau kita tengah susah,
Jangan nak libatkan orang lain juga, biar susah sama-sama. Itu taklah salah. Okay, taklah salah kalau boleh bincang betul-betul, ada yang sanggup. Contoh macam musim COVID hari itu, bincang sama-sama dengan staf, potong 30%, potong. Okay, tapi Alhamdulillah, kita buatlah macam-macam benda lain supaya jangan potong gaji staf walaupun mereka work from home, contoh. Walaupun dibenarkan, tapi fikir balik tak apa, tak payah potong. Carilah jalan supaya jangan potong. Bila kita baca buku-buku orang-orang yang berjaya, dia kata potong apa yang kamu ada, bukan potong apa yang orang lain ada. Jadi kita belajarlah supaya kita sacrifice, supaya kita yang berkorban, bukan nak libatkan orang lain untuk turut berkorban. Dan insya-Allah yakin Allah akan bantu balik. Allah akan hantar manusia-manusia untuk sanggup berkorban balik untuk kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang disebut juga tentang nak belajar tentang jiwa pengorbanan ini, maka dalam Al-Quran diingatkan kepada kita dengan satu ayat dalam Suratul Hasyr ayat yang ke-9. Ayatnya panjang, nak cerita tentang ada sekelompok manusia yang dia bukanlah senang, tapi dia sanggup untuk susah. Walaupun dia susah, dia sanggup untuk senangkan orang yang susah walaupun dia tengah susah. Dan itulah yang membahagiakan dia, dengan sebab boleh membahagiakan orang yang sedang susah tu. Dalam ayat 9 Suratul Hasyr Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Hasyr ayat 9. Sadaqallahul Azim. Allah cerita sekelompok manusia ni, dia ni manusia yang bukan nabi dan mereka bukan malaikat. Mereka manusia. Maknanya kita boleh mencontohi mereka. Cuma bezanya mereka mendapat title yang lebih sikit daripada kita, namanya sahabat. Sebab mereka hidup zaman Rasulullah, mereka tengok Rasulullah live dan mereka beriman ketika Rasulullah masih hidup. Mereka beriman dengan Rasulullah. Mereka dapat title sahabat itu. Dan mereka lah sebaik-baik kurun yang hidup pada zaman Rasulullah. Namun bukan bermaksud kita tidak boleh mengambil inspirasi pada mereka. Berarti kita boleh tiru, kita boleh mencontohi mereka. Allah sebut, dan mereka-mereka yang terlebih dahulu mendiami kota Madinah, dan juga mereka yang terlebih dahulu beriman sebelum orang yang berhijrah kepada mereka. Cerita orang Madinah, orang Ansar, mereka beriman pada Rasulullah walaupun Rasulullah duduk dekat Mekah 13 tahun. Ramai sahabat-sahabat stay dengan Rasulullah dekat Mekah. Tapi ada orang yang dapat hidayah ini, mereka orang baik-baik dekat Madinah, mereka tahu ada Rasul akhir zaman, Rasul yang terakhir duduk di Mekah. Mereka beriman pada Rasul itu walaupun mereka tak stay di Mekah. Mereka keluar daripada Madinah, di antara sepadan Mekah Madinah tu mereka buat perjanjian dengan Rasulullah, mereka beriman dan berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Bai'atul Aqabah. Mereka beriman dan mereka balik ke Madinah. Sebab nak pergi ke Mekah tak boleh. Mekah tak stabil politiknya, keadaan kafir Quraisy dan sebagainya. Mereka balik di Madinah. Mereka beriman dalam keadaan mereka tak duduk dengan Rasulullah. Dan Allah sebut, dan orang-orang ini terlebih dahulu mendiami kota Madinah dan beriman lebih awal daripada orang Mekah. Orang Mekah duduk dengan Nabi, tengok kehebatan Nabi, tapi mereka nak beriman, mereka susah. Sebab apa? Tekanan-tekanan yang ada tu. Ada yang mak mati depan mata, ada yang suami isteri kena tarik, kena ambil, ada yang mak ayah kena bunuh, ada yang kena seksa. Jadi bukan tak nak beriman, tapi takut. Maka menjadi sebab orang Madinah ada yang lebih awal beriman berbanding orang Mekah. Yang lebih dahsyat lagi, orang Mekah yang lebih ramai beriman setelah Fathu Mekah. Lepas berlakunya hijrah, Islam dah kuat dekat Madinah, seri-seri peperangan, Islam menang, Islam dah makin hebat. Sampailah tahun yang ke-9 hijrah, balik ke Mekah, Fathu Mekah, Islam berjaya mengambil semula Mekah. Masa tu baru ramai orang masuk Islam. Dah tengok Islam kuat, tekanan dah tak ada, baru nak masuk Islam. Yang disebut dalam surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath.
Bila datangnya pertolongan Allah dan juga pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat wahai Muhammad, bila Islam dah menang, Islam dah kuat, Mekah dah dibuka semula, pertolongan Allah dah datang, kamu tengok Muhammad, ramai orang masuk Islam berbondong-bondong. Yang selama ni atas pagar, yang selama ni risau macam-macam lagi, tak beriman, tapi bila tengok Islam dah kuat, baru dia beriman. Tak apalah yang tu, nak bagi tahu orang Madinah yang tak duduk dengan Nabi, mereka beriman lebih awal berbanding orang-orang Mekah. Mereka ada kualiti iman. Dan mereka buktikan tuan-tuan, macam mana jadi orang yang berkualiti, bukan sekadar kualiti pada iman dengan Allah, dengan Rasulullah, tapi kualiti iman dengan manusia. Ini disebut dalam ayat yang ke-9. Ada 3 personaliti orang Ansar, orang Madinah yang ada kaitan dengan ni, memberi bukan menerima. Personaliti yang pertama Allah sebut, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Madinah, orang Ansar ini, yuhibbuna man hajara ilaihim. Dia terlalu kasih, dia terlalu sayang, dia terlalu suka kepada orang-orang yang berhijrah datang ke tempat dia. Dia dengar orang Mekah datang ke Madinah, dia boleh seronok. Dia boleh excited. Seronok dia. Dia tak stres. Dia tak rasa tertekan, adalah habislah kita, habis. Rumah dalam bilik cukup-cukup, makanan pun cukup-cukup, datang pula orang Mekah, berapa lama saya nak kena layan dia ni, nak kena bagi rumah ni. Bukan datang 3 hari 2 malam. Mekah tengah tak stabil ni, memang Allah perintah kena berhijrah. Jadi kita kena terima semua ni, tak ada yang tertekan, semua excited. Tak sabar nak tunggu mereka sampai. Maknanya mereka sanggup susah sebab ada orang yang lebih susah daripada mereka. Adakah mereka senang? Tak, mereka susah. Makan cukup-cukup, rumah pun cukup-cukup seadanya, dan mereka kena susah pula nak terima orang lain untuk berkongsi dengan rumah yang ada. Malah ada yang keluar rumah, beri rumah kepada dia, kepada orang Mekah. Personaliti yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka terlalu suka, mereka terlalu kasih dan sayang pada orang yang berhijrah ke tempat mereka. Yang kedua, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada langsung dalam hati mereka mahukan sesuatu terhadap apa yang telah mereka beri. Orang Madinah lepas dia tolong orang Mekah, dia tak fikir apa dapat. Dia tak fikir balasan. Dia tak fikir pujian, dia tak fikir title, dia tak fikir apa yang orang kena, apa reward, apa return yang dia dapat, tak ada. Sebab mereka kuat iman. Sebab tu dikaitkan dengan iman tu nombor 1. Sebab keimanan mereka, mereka yakin kalau mereka tolong, mereka akan ditolong balik. Mereka memberi, mereka akan diberi balik. Apatah lagi kaitan pertolongan itu dengan berkaitan dengan agama yang mereka sangat faham. Allah akan balas berganda-ganda daripada tu. What you give, you get more. Muslimin yang dirahmati Allah, mereka tak fikir apa mereka dapat, sebab mereka yakin mereka akan dapat. Kalau tidak di dunia, mereka akan dapat di akhirat. Dan yang ketiga, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Credibility orang Ansar di Madinah, mereka walaupun susah, yu'siruna ala anfusihim, mereka akan utamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat-sangat memerlukan. Mereka pun tak cukup makan, makanan pun ada cukup-cukup, tak apa, orang Mekah lagi susah, bagi makan, aku tak ada makan, tak apa. Kita belajar sejarah yang ada sahabat sampai bila time Rasulullah dengan sahabat lain nak makan, tuan rumah ni padamkan pelita, padamkan api supaya tak nampak, dan dibuat-buat makan. Sampai macam tu sekali. Bukan tak cukup makan, tak cukup makan, ada orang lain yang tak cukup, beri. Tuan-tuan rahmati Allah, nak bagi tahu, memberi ni ketika senang itu biasa. Yang pelik ketika senang tak memberi, dan luar biasa ketika susah memberi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mereka susah. Bila dia tengok orang Mekah susah, dia lupa susah dia. Yang penting dia boleh serve orang Mekah. Dia tidak menjadikan orang Islam di Madinah kuat. Dan akhirnya bila perpaduan antara Muhajirin dan Ansar, bersatunya Muhajirin Ansar, dan kita tengok setelah hijrah macam mana Islam makin hebat, makin hebat, makin hebat. Sebab yang susah sanggup bertambah susah demi kesenangan orang yang lain. Dan akhirnya mereka sacrifice, mereka berkorban, mereka sanggup untuk fikir apa mereka boleh beri, bukan apa yang mereka mungkin boleh dapat, menjadikan Islam di Madinah itu kuat. Dan akhirnya kita dapat Islam sampai ke hari ini, tuan-tuan. Saya nak buat kesimpulan dengan apa yang kita bincang pada malam ni, tuan-tuan, dengan masa yang terhad ini, adalah dalam apa jua tekanan dalam hidup kita, maka salah satu cara untuk menghilangkan tekanan itu adalah fikir apa tekanan yang berlaku pada orang lain dan kita settlekan masalah orang. Dalam masa yang sama, slowly kita akan nampak beberapa hikmah-hikmah yang tersembunyi yang akhirnya kita juga mungkin akan dapat penyelesaian
untuk menyelesaikan masalah kita. Menjadi satu manusia yang kadang-kadang susah nak tolong orang. Buat apa aku nak tolong? Aku pun susah. Masalah aku pun tak settle, aku nak settle masalah orang. Maka masalahnya akan bertambah sempit dan menyempitkan dadanya. Sebab dia tak jumpa jalan. Sebab dia terlupa bahawa ketika dia membantu orang itulah Allah akan beri dia ilham dengan pelbagai. Barangkali juga Allah akan beri juga di samping pembantu-pembantu itu, rupanya pembantu itu juga bukan tolong orang yang susah. Pembantu itu juga akan membantu dia yang membantu orang lain juga. Di samping hikmah-hikmah yang tersembunyi yang lain. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang Madinah dah membuktikan kepada kita mereka membina tamadun di Madinah. Dan tamadun itu berkembang sehingga 2/3 dunia, sehingga ke Eropah. Tak sampai ke Amerika saja, itu pun sebab laut terlalu besar, Atlantik Pasifik terlalu besar. Kalau tidak, Islam juga akan sampai ke Amerika pada zaman-zaman tabi'in dulu. Tuan-tuan, kenapa mereka boleh menyebarkan Islam? Kenapa mereka boleh kuat dengan Islam? Kenapa tamadun Islam dicedok oleh orang Barat dan akhirnya mereka membina tamadun mereka yang hebat? Kerana kehebatan iman, akidah orang Islam dan juga kerana sokongan orang Islam antara satu sama lain. Mereka saling sokong menyokong, bukan bantah-membantah, dendam-dendam, dengki dan sebagainya, mencari salah, tidak. Mereka sentiasa membantu antara mereka, dan itulah yang menjadikan Islam bertambah kuat. Tuan-tuan dan mati Allah, kita nak dengan aktiviti korban yang kita buat baru ni, dia menguatkan kita, bukan menjarakkan kita. Kita tak nak dengan sebab aktiviti korban, AJK dengan jemaah terjarak dengan sebab konflik, masalah pengagihan daging. Hanya sebab kupon kadang-kadang boleh bergaduh. Maka tak berbaloi buat aktiviti korban kalau kita tak boleh settle hubungan dengan manusia. Konon-kononnya hubungan dengan Allah yang sedang kita buat. Okey, so kita berharap. Begitu juga solat jemaah kita. Tak berbaloi kita solat jemaah susah-susah, semayang, rapat dan sebagainya semua ni. Tapi dalam keadaan kita duk berbalah dan berbantah dalam bab-bab yang lain yang terlalu banyak yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Untuk perempuan itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah pertemuan kita. Ada rezeki insya-Allah nanti kita jumpa lagi dalam perbincangan yang lain, bagaimana untuk hilangkan kesedihan dan juga tekanan-tekanan dalam hidup kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Itu sahaja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.